Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya masih lagi diberi kepada kita nikmat beribadah, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala amalan kebaikan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai satu sebab untuk kejayaan kita di kehidupan dunia dan di akhirat. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang didatangkan secara ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-harbu khud'atun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan adalah tempat muslihat, tempat berlakunya muslihat. Sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini merujuk kepada situasi peperangan yang berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan, dia bukan sahaja bergantung kepada kekuatan pasukan, kekuatan alatan, tetapi sebahagian daripada peperangan itu yang memainkan peranan adalah taktikal peperangan, cara mengatur pasukan. Kalau kita baca dalam sejarah berkaitan dengan peperangan yang berlaku di zaman Nabi ataupun di zaman para sahabat, pasukan tentera itu dia bahagikan kepada beberapa kumpulan. Ada yang berada di bahagian sayap, ada yang berada di bahagian hadapan sebagai penyerang, ada yang berada di bahagian belakang sebagai pertahanan. Kadang-kadang kalau kita baca tu macam orang main bola pula. Dia ada defense dia, ada sayap kanan, ada penyerang. Dan itu taktikal. Sebab tu dalam peperangan baginda sallallahu alaihi wasallam ada pasukan yang Nabi sudah duduk di satu kawasan untuk memerhati musuh. Kalau ada musuh datang daripada belakang, itu semua taktik dalam peperangan. Maka pasukan mana yang dapat menggunakan taktik yang terbaik, memperdayakan lawan dia, maka dia akan mendapat kemenangan. Dibantu pula dengan pasukan, walaupun dari segi hakikatnya orang-orang Islam ini mereka menang di dalam peperangan bukan kerana pasukan mereka kuat, bukan kerana alatan mereka cukup, kelengkapan perang mereka cukup,
Tidak. Semata-mata dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak peperangan, ada juga peperangan yang pada ketika itu, peperangan itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, peperangan Hunain. Di awal peperangan itu, orang-orang Islam mereka rasa bilangan mereka ramai, lawan orang-orang yang tak beriman ni bilangan dia sedikit. Tapi Allah ubah keadaan. Ubah keadaan. Jadi peringkat awal tu orang Islam jadi nak kalah. Sebab apa? Orang-orang beriman ini, orang-orang Islam ini, kekuatan mereka adalah bergantung kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan Badar contohnya, orang-orang Islam ada 300 lebih, 313 je. Nak lawan orang-orang musyrikin ribuan, tetapi mereka mendapat kemenangan. Bukan sebab fizikal, bukan sebab kekuatan, tetapi sebab bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar malaikat bantu, tolong berperang bersama-sama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sebut al-harbu khud'atun. Ini adalah dari segi zahirnya. Dan dari segi fiqh pun, kalau dalam peperangan ini diharuskan untuk menipu, buat tipu helah dalam peperangan, melainkan dalam situasi ada perjanjian, ada perjanjian di antara kita dengan pihak lawan, dah ada perjanjian contohnya, maka perjanjian itu tidak boleh dilanggar. Sekiranya tidak ada, maka secara mutlak apa sahaja helah, apa sahaja bentuk muslihat boleh diamalkan di dalam peperangan, khususnya dalam memerangi orang-orang bukan Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hasabu al-malu wal karamu at-taqwa. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasab. Perkataan al-hasab ini asal maknanya adalah merujuk kepada keturunan yang mulia yang ada pada seseorang. Dia datang daripada keturunan pembesar ataupun orang-orang penting, itu dipanggil al-hasab. Maksudnya keturunan yang baik. Cuma di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sebut al-hasab, maksudnya kedudukan yang baik, kedudukan yang besar, yang tinggi pada pandangan manusia ini adalah al-malu, harta. Ini yang berlaku seluruh dunia daripada zaman dulu sampai kiamat. Inilah yang akan berlaku. Secara zahirnya orang akan lihat siapa yang berharta, maka dialah yang akan menguasai. Kalau setakat ada kedudukan saja tapi harta tak ada, zahirnya tak jadi. Ini nak kena ada juga harta. Ini pada pandangan manusia. Pandangan zahir manusia, memang manusia dia akan nampak dengan harta ini, maka seseorang itu boleh mendapat segalanya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wal karamu at-taqwa. Kemuliaan, yakni kemuliaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah taqwa. Sifat taqwa yang ada dalam hati manusia, yakni sifat takutkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat dia takut pada Allah, taat dia pada perintah-perintah Allah, meninggalkan dia larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan yang sebenar.
siapa-siapa sahaja orang yang beriman dalam dirinya, yang ada taqwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan akan ada bersama dia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah penduduk sesebuah kampung itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, janji Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, pasti kami bukakan kepada mereka keberkatan langit dan bumi. Keberkatan langit dan bumi. Dan ini yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kepada sejarah orang-orang Islam pada ketika zaman Nabi, mereka tak ada masa, sibuk nak jaga agama. Sebab setiap masa musuh-musuh Islam sentiasa berusaha untuk menghapuskan orang-orang Islam, nak musnahkan orang-orang Islam. Macam-macam cara, macam-macam keadaan yang berlaku. Tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala, sampai satu tahap Allah Taala buka kepada para sahabat pintu-pintu rezeki daripada langit, daripada bumi. Kalau baca di dalam hadis-hadis yang menceritakan bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka ini diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam cara. Hatta binatang-binatang buas pun Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada mereka. Baru ni saya ada baca satu hadis, satu kisah berkenaan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Satu ketika beliau telah keluar berjalan, bersafar. Di tengah-tengah perjalanan itu beliau terlihat, nampak ada satu kumpulan manusia berhenti, tak berjalan, tak bergerak. Maka dia tanya, kenapa ni? Maka orang tu jawab, ada seekor singa duduk di atas jalan. Singa itu menakutkan kami, kami tak berani nak lalu. Singa tu duduk je. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terus beliau pergi ke arah singa tu. Pergi ke arah singa. Dan beliau pegang telinga singa, pulah. Kemudian beliau telah menepuk bahagian tengkuk singa tu dan alihkan dia, jauhkan dia daripada jalan. Selepas itu beliau berkata, ma kadzaba alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta kepada kamu. Nabi tak pernah tipu, dia kata. Dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anak Adam, yakni manusia ini, akan dikuasai oleh apa yang dia takut. Innama yusallatu ibnu Adam ma khafahu ibnu Adam. Hanya sahaja anak Adam itu akan dikuasai oleh perkara yang dia takuti. Kalaulah anak Adam itu tidak takut melainkan kepada Allah sahaja,
walau anna bani adam lam yakhaf illa Allah, kalaulah manusia anak Adam itu tidak takut melainkan kepada Allah, yakni hanya takut pada Allah, dalam hati dia takutnya hanya pada Allah, lam yusallit alaihi ghairahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan sesuatu selain Allah menguasai dia. Ini sifat takwa. Bila dalam hati penuh dengan keagungan, penuh dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan, bukan saja kemuliaan, bahkan semua sekali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebab untuk bantuan kepada manusia ni. Sebab tu di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan hanya dalam takwa. Kalau kita nak cari kemuliaan dalam selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tak akan dapat. Siapa yang Allah Taala muliakan dia, maka tidak ada siapa pun boleh hinakan dia. Kalau kita ini dimuliakan oleh makhluk, oleh manusia juga, ada sebahagian suka dengan kita, ada sebahagian tak suka dengan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah isytiharkan bahawa si fulan ini, hamba Allah Taala ini adalah orang yang aku kasihi, orang yang aku sayang, orang yang aku suka, maka seluruh makhluk akan menyayangi dia. Seluruh makhluk akan suka kepada dia. Dan itu yang telah diperolehi oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hasbuka bis-sihhati was-salamah da'an qatilan libni Adam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kesihatan, yakni kesihatan badan, wassalamah, dan keselamatan daripada segala perkara-perkara yang menyusahkan. Nabi kata cukuplah dua perkara ini dan menjadi penyakit yang akan membunuh anak Adam. Maksud daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sentiasa dikurniakan dengan kesihatan, tak pernah sakit sekali pun, tak pernah susah sikit pun, senang sokmo, sihat sokmo, maka kebiasaannya orang yang seperti ini, dia terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik, tipu daya dunia. Lebih-lebih lagi kalau dia buat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih okey, tak ada apa-apa. Oh ya, tak ada apa pun, tak semayang, tak ada kena benda-benda pun, lepas tu tak ada sakit, tak ada apa, sihat pada orang buat amal lagi. Orang nak pergi semayang, kejap sakit, kejap sakit kaki, kejap demam, tak boleh nak. Nabi kata cukuplah dua perkara ini jadi penyakit yang akan membunuh anak Adam. Kata ulama, maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah supaya manusia ini, apabila dia itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk musibah, yakni perkara-perkara yang menyusahkan dia, ataupun dalam bentuk penyakit, maka dia kena rasa
rasa bimbang. Dia kena rasa bimbang. Takut-takut dia itu akan hanyut, menyebabkan dia itu terjerumus di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Tapi bukanlah bermakna kita ni minta sakit. Nabi suruh juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala afiah. Dalam doa pun biasa dibaca, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keampunan dan afiah, kesejahteraan, kesihatan, keselamatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tujuan dia adalah untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak ibadat ni, kita perlu kepada tubuh yang sihat. Kalau kita dalam keadaan sakit, biasa susah sikit, jadi terhad dan sebagainya. Jadi maksud daripada hadis ini supaya kita ini sentiasa melihat keadaan diri kita. Kalau kita ni sentiasa senangnya, tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang menyusahkan kita, maksudnya yang menyebabkan kita rasa tidak senang, maka kita kena berhati-hati, maksudnya. Takut-takut kita ini terbabas. Sebab apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Kesihatan yang baik, satu orang yang sihat, satu orang yang sentiasa selamat, tak ada kena apa-apa, ini banyak mendorong seseorang itu kepada perkara-perkara yang tidak baik. Menyebabkan dia rasa dia ni hebat, rasa dia ni tak ada apa-apa. Maka kerana itu, setiap orang yang beriman, dia kena sentiasa tengok keadaan diri dia. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia berasa itu satu bebanan. Sebab itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Paling kurang Allah Taala nak ampun dosa kita. Paling kurang. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu dilingkungi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Nak masuk dalam syurga, benda yang membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ni kebanyakannya semua benda, perkara-perkara yang nafsu kita tak suka. Ni tak disukai oleh nafsu. Nak suruh buat ibadat, suruh baca Al-Quran, suruh zikir, suruh semayang, tak cukup fardu, semayang sunat pula. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perkara-perkara yang nafsu tidak suka secara umumnya. Untuk umum. Adapun orang-orang yang telah melalui jalan-jalan suluk dan sebagainya, mereka dah buat latihan, yang tu cerita lain lah, dia sampai tahap lain. Tapi secara umumnya nafsu ni tak suka. Ada disebut di dalam riwayat,
apabila Allah Subhanahu wa taala ciptakan syurga, Allah Taala perintah malaikat Jibril alaihi salam untuk pergi tengok apa yang ada dalam syurga ni. Bila Jibril alaihi salam pergi masuk dalam syurga, tengok segala nikmat, segala kesenangan, ketenangan. Bila keluar, Allah Ta'ala tanya ni, macam mana syurga? Dia kata kalaulah orang tengok syurga ni, tak ada siapa pun tak mau masuk. Semua nak masuk belaka. Kemudian Allah Ta'ala suruh Jibril masuk dalam neraka pula, tengok macam mana keadaan neraka ni. Jibril pun pergi tengok pusing neraka, tengok keadaan azab dalam neraka dengan panas dan sebagainya. Kemudian balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya macam mana. Dia kata neraka ni kalau orang tengok, tak ada siapa pun nak masuk. Selepas itu Allah Ta'ala telah letakkan syarat-syarat untuk masuk ke dalam syurga, syarat-syarat masuk dalam neraka. Tadi kosong je. Allah Ta'ala suruh Jibril pergi tengok sekali lagi. Tengok. Bila Jibril masuk dalam syurga, keluar, begitu wahai Allah, kalau macam ni aku bimbang tak ada seorang boleh masuk. Sebab apa? Syarat-syarat nak masuk dalam syurga ni adalah benda, perkara-perkara, amalan-amalan yang bertentangan dengan nafsu manusia ni, khususnya. Tak suka, berat. Kalau ada pilihan lah, contohnya kan, kalau kita ni ada pilihan, nak tunaikan perintah Allah ataupun nak rehat, tak ada kena apa-apa, kita pilih rehat. Kita akan pilih rehat. Benda tu tak wajib kan. Macam amalan-amalan sunat, suruh baca Quran, suruh zikir, benda tak wajib, maka pilihan kita adalah tak baca, tak biasa. Mari sekali-sekali semangat baca. Tapi nak sama-sama tu berat. Duduk nak habis ni baca surat Yasin ni, Allah panjangnya. Nafsu tak suka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa huffatin naru bisyahawati, dan neraka itu dilingkungi, diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, perkara-perkara syahwat. Itu syarat-syarat masuk dia. Maka ada sebahagian ulama buat satu, kita panggil apa, satu tamsilan lah. Nak masuk syurga ni senang je. Kaki kiri pijak nafsu, kaki kanan masuk syurga. Kaki kiri pijak nafsu, kaki kanan masuk syurga, sampai selalu. Ayat tu mudah je. Tapi nak buat tu, nak pijak nafsu, nak pijak nafsu tu bukan senang. Senang. Sebab nafsu ni dia ada sokmo dengan kita. Siapa pun lah, walaupun banyak mana pun kebaikan yang dia buat, dah biasa dah buat pun, tetapi setiap kali nak buat amal kebaikan tu, pasti akan datang dalam hati dia, relax lah dulu. Dia akan mari masjid sokmo dah. Tapi setiap kali nak mari masjid tu, pasti ada, dia akan mari. Rasa nak rehat sikit. Contoh, hari-hari baca Quran, tapi akan ada satu masa dia mari
rehat sikit. Menafsu memang tak suka. Nafsu memang tak suka. Tapi untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu tu kena tekan. Nafsu tu kena ditekan. Dia tak suka, kita lawan juga. Lawan juga. Paling kurang kita lawan nafsu kita untuk tunaikan perkara-perkara yang wajib. Ini paling rendah ni, tahap paling rendah. Benda yang wajib, benda yang fardu ni, benda yang memang tidak dapat tidak kita kena buat. Itu hak kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Taala terhadap Allah. Allah tetap dah kena semayang 5 kali sehari semalam. Setahun sekali Ramadan kena puasa. Ada harta cukup haulnya, cukup tahunnya, cukup nisabnya, keluarkan zakat. Paling kurang perkara-perkara yang menjadi fardu, yang menjadi wajib atas kita ni, kita kena sempurnakan paling kurang. Hak terbaik, benda sunat pun kita buat. Sebenarnya benda sunat ni lah yang menyebabkan kita ini dekat dengan Allah. Benda hak wajib tu memang kena buat dah. Tak buat kena. Tapi Allah Ta'ala dengan sifat belas kasihan dia, dengan kerahimannya, sifat pemurah dia, kita buat hak fardu tu, hak memang kita kena buat, itu pun dia bagi ganjaran pada kita. Ulama sebut untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala, perantaraan ni ialah amalan-amalan sunat, hak tak wajib ni. Baca Al-Quran, zikir, semayang-semayang sunat, puasa-puasa sunat. Ini amalan-amalan yang tak jadi wajib atas kita. Tapi inilah sebenarnya yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ni lagi nafsu tak suka. Tadi mayang dah, kena mayang pula. Baru sudah semayang 4 rakaat, nak semayang pula 2 rakaat semayang sunat. Oh, berat. Kalau hati ni tak dilatih, memang berat. Tak payah kata orang biasa, orang belajar agama pun gitu juga. Pelajar-pelajar, budak-budak dekat tempat saya belajar, tempat saya mengajar, madrasah tu, walaupun madrasah tahfiz, sama je. Nak kena didik juga. Bukan baca Quran hari jadi semayang tu automatik je, dah. Kena suruh juga. Kalau tidak semayang, sudah semayang, habis lagi belaka. Nafsu tak suka. Mana ada nafsu suka? Tapi itulah penyebab untuk kita sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu adalah perkara-perkara yang berbentuk musibah, ataupun perkara-perkara yang menyusahkan kita. Ini nafsu tak suka. Nafsu nak senang je. Mana dia nak susah? Allah Ta'ala uji kita dengan macam-macam. Setiap orang tak sama dia punya ujian dia. Sabar atas segala ujian itu pun termasuk dalam perkara yang dipanggil nafsu tak suka. Itu pun jadi sebab untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Nabi beritahu pada kita jelaslah. Syurga itu dilingkungi dengan perkara-perkara yang tak disukai. Neraka itu dilingkungi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Atas kita lah fikir pula. Nak ikut
nafsu ke atau nak lawan nafsu. Masya Allah. Untuk kita semua lah, termasuk yang bercakap ni. Bercakap ni pun bukan hebat, sama juga manusia juga. Kita cakap ni untuk diri kita sebenarnya. Kalau tidak nanti kena tanya hak pertama, kita kena tanya hak duduk depan ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dallatul mu'min. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah adalah dallatul mu'min, sesuatu barang orang beriman yang hilang. Apa maksud dia? Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kita mendengar perkataan-perkataan, percakapan-percakapan yang mengandungi hikmah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah kita ini kena ambil hikmah tu. Dia ibarat barang kita hok hilang, kita kena pegang tu. Tak kiralah siapa yang cakap tu. Tak semestinya orang yang keluarkan perkataan-perkataan hikmah ni dia memang ahli hikmah tak. Kadang-kadang benda tu keluar secara spontan. Orang yang cakap tu pun dia pun tidak ada niat apa-apa. Kadang-kadang niat dia nak beri nasihat saja. Tetapi ada juga orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memang Allah Taala keluarkan daripada lidah dia percakapan-percakapan yang hikmah, walaupun dia itu bukanlah orang alim pun. Jadi maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalaulah kita mendengar percakapan-percakapan yang hikmah, perkataan-perkataan hikmah, maka ambillah dia. Ambillah dia. Jadikanlah dia sebagai pegangan kita, panduan kita untuk kita menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Dalam riwayat-riwayat yang lain memang disebut, maksudnya kalaulah seseorang mukmin itu menjumpai barangnya yang telah hilang, maka hendaklah diambil itu. Maksudnya hikmah tu. Dan kitalah orang yang paling layak untuk pegang kata-kata tu, ambil kata-kata tu. Suatu lah. Tak bunyi ini. Masuklah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik pada saya dan kita semua, kerana apa-apa yang disampaikan pada malam ini sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan untuk makluman jemaah, minggu ni minggu terakhir saya lah untuk sebelum puasa ni. InsyaAllah kalau panjang umur, ada rezeki lepas raya pula. Minggu depan saya akan berangkat ke Kemboja, InsyaAllah, untuk urusan dakwah. Mudah-mudahan didoakanlah supaya perjalanan itu selamat, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.